وعلى آله وصحبه أجمعين. Selawat dan salam juga kepada keluarga Nabi, para sahabat semuanya. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Dan doa kita kepada sekalian muslimin muslimat yang ikut Nabi, para sahabat sampai kepada hari kiamat. Allahumma rabbana shrah lana sudurana, ya Allah ya Tuhan kami, lapangkanlah dada kami sekalian. Wa yassir lana umurana, mudahkanlah segala urusan kami. Ij'alna minal ladina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikanlah kami ini, ya Allah, orang-orang yang selalu mendengar, mempelajari ayat-ayat-Mu, kemudian mengambil apa-apa yang terbaik daripada pertemuan ini. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran, ahlullah wa khassatuh. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang ahli dalam Al-Quran. Mereka itulah ahli Allah dan orang khas Allah. Allahumma rzuqna as-sakinah wal rahmah wa du'a al-malaikah wa dhikrallahi fi man indah. Ya Allah, kurniakanlah juga kepada kami tenang hati kami dalam majlis ini khususnya. Sempurnakanlah rahmat-Mu ke atas kami. Sertakanlah bersama kami para malaikat mendoa dan mengaminkan untuk kami. Dan ingatan-Mu, ya Allah, kepada kami sentiasa khususnya dalam majlis-majlis-Mu bersama para malaikat. Allahumma shfi mardana wa mardan muslimin. Ya Allah, kau sembuhkanlah siapa jua yang uzur sakit yang ada dalam majlis ini, khususnya keluarga kami serta kaum muslimin muslimat seluruhnya. Allahumma hab lana hukma wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, Engkau anugerahkan juga kepada kami hikmah, iaitu faham dalam semua urusan hidup beragama. Kemudian Engkau senaraikanlah kami ini di kalangan hamba-hamba-Mu yang salih. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau maafkanlah segala kesalahan-kesalahan kami dan juga kesalahan-kesalahan orang-orang yang telah dahulu pergi bertemu denganmu, khususnya ibu bapa kami. Dan janganlah Engkau jadikan hati-hati kami ini dengki, benci terhadap orang-orang yang sama-sama beriman dengan kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pencipta lagi Maha Pengurus, Engkau santunilah kami, Engkau rahmatilah kami. Sesungguhnya Engkau Tuhan yang Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan taufik dan hidayahnya dapat kita bersama pagi ini. InsyaAllah kita nak bincang satu tajuk berkaitan dengan masa depan, iaitu merancang untuk ke syurga. Merancang untuk ke syurga. Kita ni tak lama dah nak pergi jumpa Allah. Apa perancangan kita untuk kita banyakkan amal kita? Masa dah tak ada. Apa perancangan kita untuk kita cepat dapat pahala? Apa perancangan kita untuk kita beratkan timbangan amal kita? Kan? Sebab nampaknya dalam surah Al-Qari'ah, surah kematian, Al-Qari'ah. Qari'ah ni kiamat. Tapi kedatangan yang dahsyat, Qari'ah, yang menggegarkan hidup kita. Di dalam surah ini, Al-Qari'ah ayat 6, Allah sebut
Fa amma man thaqulat mawazinu. Ayat berapa? Ayat 6 surah Al-Qari'ah. Adapun orang yang berat timbangan amalnya. Isu yang besar sekarang ni, nak berat timbangan amal. Sebab apa kena berat timbangan amal? Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dia lepas mati, dia hidup suka, seronok, segala-gala ada. Ni kita nak, kan? Sekarang ni alhamdulillah, apa yang kita nak makan ada, apa yang tempat kita nak duduk ada, aman, alhamdulillah, apapun okey dah, kan? Ataupun kita dalam keadaan susah, tak ada duit, banyak masalah, penyakit, tapi masih lagi boleh hidup. Baik, selepas kita mati ni, yang kita telah beriman bahawa adanya akhirat, beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan qadar. Mana adanya hari akhirat. Apa perancangan kita yang kita telah buat, ataupun yang kita rasa alhamdulillah, bila-bila masa Allah ambil aku suka sangat, aku nak jumpa dia. Adakah kita sampai ke tahap tu? Kan? Adakah kita dah cukup sampai kat situ? Bila masa pun Allah panggil, aku ready nak pergi jumpa dia. Bolehkah kita kata gitu? Ataupun masih lagi kita terpaut dengan kehidupan dunia yang kita akan tinggal ni? Itu. Sebab tu kita ambil satu nilai pagi ni, ialah surah Al-Qari'ah ayat 6. Allah sebut fa amma man thaqulat mawazinuh, kan? Adapun orang yang berat timbangan amalnya, jawab dia, hidup besok. Fahuwa, maka orang tu fi 'ishatin, dia akan hidup radiyah, yang dia suka belaka, redha belaka. Hidup 'ishatin radiyah ni kehidupan yang menyeronokkan. Allahu Akbar. Ada 3 jenis kehidupan ni besok. First class, second class, biasa, kan? Kita nak tagih hak mana? Kita kena rancang baik-baik supaya amal kita ini berat timbangan, berat saja, layak untuk hidup bahagia, buat selama-lamanya di akhirat. Tadi imam kita baca ayat surah An-Najmi, surah rakyat Allah, kan? An-Najmu ni rakyat, masyarakat. Tapi dia tak sebut rakyat, dia sebut An-Najmu. Di langit tu ada bulan, ada bintang, ada bulan, ada matahari. Yang banyaknya ialah An-Najmu, kan? Matahari sebiji je, bulan satu je, tapi An-Najmu banyak, kan? Dalam surah tadi Allah sebut nilai-nilai rakyat dengan perkataan An-Najmu. Wan-najmu idza hawa ma sahibukum wa ma ghawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, kan? Rakyat bila dia ikut hawa nafsu, rakyat bila dia sesat, bila tak kena ikut lain, lalu Allah utuskan kepada mereka seorang pemimpin yang membawa mereka ke jalan yang benar. Tetapi rakyat banyak pilihan. Ada dia nak pilih ikut rasul yang diutus, pemimpin yang baik. Ada yang tak nak pemimpin yang baik, dia nak pemimpin ikut hawa dia, ikut selera dia. Disebut dalam surah ni. Dalam ayat 23 dalam surah ni Allah sebut, menarik sangat dan menakutkan. Menarik dan menakutkan.
Ayat 23 Allah sebut apa? Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Kan? Ayat ni. Kita ni lah. Dan ayat 23 Allah kata sesungguhnya telah datang kepada kamu dari Tuhan kamu petunjuk. Quran. Quran. Al-Huda ialah Al-Quran. Al-Huda ialah cara hidup Islam. Biasanya hidayah ni, Huda ni, Quran, Nabi, Islam itu sendiri. Agama yang penuh dengan keistimewaan. Cuma kita nak ambil Al-Huda di sini, Quran. Walaqad ja'ahumul huda, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Apa dah? Sedap bunyi tu. Sesungguhnya datang kepada kamu, wahai sekalian rakyat, daripada Tuhan yang mencipta dan yang mengambil kamu selepas ini untuk ke syurga. Datang kepada kamu dengan Al-Huda, dengan Al-Quran. Ayat 24 Allah kata apa pula? Amnil insani ma tamanna. Ka ni bahasa apa? Ka ada dalam fikiran manusia ni hak lain daripada Quran yang dia nak ikut Allah. Faham tak tu? Telah datang kepada kamu petunjuk daripada Tuhan kamu. Ke kamu tak nak, mu nak cari hak lain lagi yang kamu nampak elok. Subhanallah. Kemudian ayat berikut yang dia kata apa? Falillahil akhiratu wal ula. Mu kena ingat, wahai rakyat sekalian, wahai hamba-hamba Allah sekalian, mu dua pilihan. Pertama, buatlah cara hidupmu satu. Yang kedua, mu ambil hak Allah bagi ni. Pilih dua manusia. Kan? Tapi ingat, wahai hamba-hambaku, wahai sekalian rakyat, wahai manusia, ingat, walillahil akhiratu wal ula. Dunia ni dan akhirat nanti tak ada siapa yang punya kecuali Allah saja. Nak ambil mana? Dunia ni Allah punya, akhirat Allah punya. Falillahil akhiratu wal ula. Isu di sini akhirat pun Allah yang milik, dunia pun al-ula, dunia pun Allah milik. Sekarang ni ada dua pilihan. Telah datang kepada kamu Quran, telah datang kepada kamu Islam, telah datang kepada kamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amnil insani ma tamanna, ataupun manusia nak pilih yang lain, yang dia rasa cenderung, yang dia rasa lebih baik, yang dia rasa lebih selesa, yang dia rasa happy dengan tu. Ingat, akhirat dan dunia ini Allah yang punya. Cuba buka minda pagi ni. Buka minda. Ke mana kita nak bawa? Hari ni hidup kita, kan, di Malaysia ni happy lah. Semayang apa gak susah. Nak tutup aurat apa gak susah. Amlil insani ma tamanna. Oh, manusia ada pilihan lain, ikutlah. Bukalah kepala nak buka apa. Tapi ingat, akhirat dunia milik Allah. Allah akan buat ikut yang dia nak. Orang nak berzina, orang nak bebas, bebas. Amnil insani ma tamanna. Mana nak ambil. Tapi ingat, dunia dan akhirat milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, cuba tengok, kalau kita nak pilih mana satu ni, ingat satu je. Kata Allah dalam surah Jumaat,
Ni anak ambil ini boleh tanda lah. Nanti balik cek. Dan ayat 8. Surah Jumaat ayat 8. Allah kata apa? Wahai Muhammad, ni hak bawa petunjuk ni. Memberitahu kepada rakyat sekalian, kepada umatmu sekalian. Ingat mati. Innal mauta. Ingat sesungguhnya mati itu. Allazi tafirruna minhu. Yang kamu tak nak semua mati tu. Duk lari mati tu. Fa innahu mulaqikum. Sekarang ini dia duk cari siapa yang cukup masa dia nak ambil. Gak kita nak kata dunia milik kita. Gak kita nak kata akhirat milik kita. Allah kata fadillahil akhiratu wal ula. Kita nak ikut cara kita. Amlil insani ma tamanna. Apakah manusia ada pilihan nak buat cara hidup sendiri? Walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda. Sedangkan telah datang kepada mereka dari Tuhan mereka Quran, petunjuk untuk mereka. Subhanallah. Oleh sebab itu, katakanlah wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umat kamu, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Sesungguhnya mati yang kamu tak suka dengan dia itu, fa innahu mulaqikum. Dia sedang mencari-cari kamu. Bila sampai masa dia ambil. Ada tak kita boleh lari daripada mati? Tak boleh. Betul tak? Tak boleh lari. Kita akan bertemu dengan mati. Bila? Allah a'lam. Allah lebih tahu. Sekarang alhamdulillah belum mati. Lepas tu apa berlaku? Summa turaddu, ayat 8 surah Al-Jumaat. Summa turadduna ila alim al-ghaib wasyahada. Subhanallah, sebut dalam ni alim al-ghaib. Siapa alim al-ghaib? Siapa yang mengetahui segala yang tak nampak? Dalam kubur tak nampak, pahala tak nampak, syurga tak nampak, neraka tak nampak. Siapa yang alim al-ghaib ini? Allah, kan? Kamu akan dikembali kepada Allah yang sifatnya tahu segala yang kita tak tahu. Wasyahadah, dan dia juga tahu apa yang kita tahu. Kita akan kembali kepada Allah ini. Apa masalahnya Ustaz bila kembali kepada Allah? Ada masalah ke? Ayat berikut Allah kata apa? Fayunabbi'ukum. Lalu Allah mengkhabarkan kamu. Khabar apa? Bima, apa sahaja kuntum, semasa kamu di dunia dulu, ta'malun, selalu duk buat siang malam hari. Isu yang paling menakutkan kita di dalam ayat ini ialah akan diberitahu kepada kita apa yang kita buat di dunia ni. Diberitahu. Fayunabbi'ukum. Bila sampai saja pada Allah, Allah beri kitab amal kita. Tengok. Nah, apa saja yang kita buat? Lalu kita rujuk pada surah Qari'ah tadi. Allah kata fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita punya objektif, target, visi misi ialah hidup bahagia. Hidup bahagia di akhirat. Macam mana nak hidup bahagia? Beratkan timbangan amal kita. Macam mana nak berat timbangan amal kita? Yang ni kita nak bincang lagi. Macam mana berat timbangan amal kita nak bincang. Jadi kita cuba bawa surah An-Najmi. Kita bawa pagi ni sebagai muqaddimah surah Qari'ah ayat 6. Surah Najmi ayat 23, 24, 25. Surah Al-Qari'ah ayat 6. Kemudian kita kait dengan surah Al-Jumaat ayat 8. Cuba tengok. Ini merakumi hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam menjayakan perkara ini, merancang, umur kita ni kena rancang. Ada 7 perkara saya jumpa sekarang ni.
Kita kena buat yang cepat dapat pahala, yang layak dijamin Allah, mati saja syurga tempat kita. Agak-agak bolehkah kita buat? Nah, 7 langkah, 7 perancangan. Kena rancang, kena buat proposal untuk jumpa Allah. Sekarang ni kita nak buat masjid, nak buat program masjid, kena buat proposal. Kan? Nak buat apa-apa program, nak minta projek pun kena ada proposal, kena ada segala-galanya. Tapi kita nak jumpa Allah, pernah tak kita buat proposal? Nah, buat satu planning, kita buat rumah, kita ada plan. Kita nak buat apa-apa pun ada planning kita. Tapi untuk jumpa Allah, ada tak planning kita? Okey, pagi ni kita cuba buat satu planning. Kita dah faham 3-4 ayat tadi. Kita nak buat planning. Pertama, ya Allah, sepanjang hayat yang terbaki ini, aku nak buat pertama, nak faham Quran. Nak faham Quran. Sebab faham Quran tidak akan berlaku kecuali duduk dalam majlis tadabbur. Ini pahala yang paling banyak cepat ni. Kita umur tak ada dah. Nak cari harta buat apa lagi? Kan? Nak sedekah cari harta. Kalau kita orang yang dah sempurna perancangan, dah berjaya, carilah harta. Tapi sekarang ni dekat nak jumpa Allah dah. Nak hidup selesa. Pertama, buat perancangan kita dengan Quran. Sebab kita dengan Quran ini banyak kelebihannya. Nak ambil satu ayat 30 surah Furqan. Cuba tengok ni. Besarnya Quran dalam hidup kita yang menyebabkan kita bahagia dunia akhirat. Surah Furqan ayat 30. Cuba tengok. Tuan-tuan, bila kita ceramah, kita duduk sama-sama ni, kalau bolehkah kita setiap kita ni pegang Quran. Hak tu, ini tak payah. Nanti lain kali kalau kita panjang umur, kita jumpa. Bila saja ada saya ceramah, tuan-tuan ambil Quran, pakak pegang. Bahagia tuan-tuan, tenang. Sebab apa kita kata Quran ini nombor 1? Sebab ayat tadi pun Allah sebut Al-Huda. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Telah datang kepada mereka daripada Tuhan mereka Quran. Maka Quran kita mengambil. Dalam surah Al-Furqan ayat 30 Allah sebut apa? Jom kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sebab tu anda kata kalau semua kita ada Quran, bunyi suara dalam masjid ini bergema dengan nilai-nilai bacaan, dan setiap orang mendapat pahala setiap huruf dan digandakan 10 kali kebaikan. Satu huruf 10 gandaan. Sebab baca. Apatah lagi kita tadabbur dan faham. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'an tak gemar kan? Sebab 2-3 orang je. Kalau semua dah hadir ni, bergema masjid ini, seluruh syaitan lari. Orang kafir takut kita. Pak Quran kan? Mahjura. Sadaqallahul azim. Ini asas kita kata bahawa kehidupan yang cukup hebat bermula dengan ayat ini. Baik. Wa qala ar-rasul. Rasul merintih. Ana terjemah merintih. Qala berkata Rasul. Tapi selepas pada tu, kita tengok ayat selepas pada wa qala tu. Ya Rabbi. Menangis Nabi, merintih Nabi, merayu Nabi kepada Allah, janganlah engkau jadikan umat ini begini. Apa dia? Ittakhadhu, ya Rabbi, inna qaumi, sesungguhnya umat aku ini, kaum aku ini,
ittakhadhu, mereka ambil Quran sebagai rukun hidup mereka, sebagai rukun iman mereka, tapi mahjura, abaikan. Ambil Quran, terima Quran sebagai rukun iman, tapi abai, mahjur daripada hijrah, tinggal duduk situ je, tengok sekali-sekala, tak nampak penting. Sedangkan walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, telah datang kepada mereka petunjuk, guideline, tiba-tiba mahjura, tinggal gitu. Kata ulama, Quran ini ada empat perkara supaya kita tidak dianggap meninggal Quran. Pertama, apa dia? Baca sentiasa. Yang kedua, faham setiap kata-kata Allah. Yang ketiga, mampu mengeluarkan apa yang diperintah, apa yang dilarang, apa cerita yang dibawa Allah. Tiga, mampu mengeluarkan daripada ayat yang dibaca tadi apa yang diperintah, atau apa yang dilarang, atau apa yang dibawa berita kepada kita. Setiap ayat gitu. Baik, tadi apa beritanya? Ya Rab, kata Rasulullah. Ni perasaan Nabi disanubarikan dalam Quran. Sesungguhnya kaumku, umatku telah mengambil dan menjadikan Quran ini bahan simpanan. Allahu Akbar. Maka untuk selamat kena baca setiap masa. Faham setiap kata-kata Allah. Mampu mengeluarkan daripadanya, kita panggil tadabbur. Kita mampu, kita tadabbur. Yang keempat ialah amal dengan apa yang diperintah. Amal dengan apa yang diperintahkan daripada Quran. Amnil insani ma tamanna, kata Allah dalam surah Najm tadi. Ataupun manusia tak nak hak ni, dia nak pilih cara dia hidup dia. Ingat, falillahil akhiratu wal ula. Kalau kamu pilih selain daripada kitab Allah sebagai jalan petunjuk kamu, Allah tidak berhajat kepada kamu. Akhirat pun Allah milik, dunia pun Allah milik. Mu nak pergi mana? No choice. Tidak ada pilihan lagi, tuan-tuan dirahmati Allah. Oleh sebab itu, siapapun kita, kecil ke besar, tua ke muda, Quran menjadikan satu dasar hidup. Apa lebih kalau kita bersama Quran tiap-tiap waktu begini? Ada 4 kelebihan. Pertama, hati tenang. Yang kedua, rahmat melimpah dunia akhirat. Yang ketiga, malaikat sentiasa doa kepada kita. Yang keempat, nama kita disenarai di kalangan ahli langit dan disebut-sebut kehebatan kita. 4 benda duduk dalam majlis gini je. Kita buat sekali seminggu program mentadabburkan Al-Quran agar hati kita ini cerah. Tadabbur Quran, hati cerah. Dalam masa yang sama kita dapat 4, tuan-tuan. Apa dia? Tenang hati. Saya dah kaya. Bukan kaya menenangkan hati. Setiap ayat Quran yang kita tengok, bahawa tenang hati ini langsung datang daripada Allah menuju ke hati manusia. Contoh hadis, dalam hadis mengenai pahala ni, Allah kata Rasulullah kata illa nazalat, dia guna nazalat, kecuali turun ke atas umat ini as-sakinah, tenang, turun. Dalam surah Al-Fath Allah berfirman, fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin. Allah menganugerahkan ketenangannya ke atas orang mukmin, ke atas rasul dan orang mukmin. Tenang datang daripada Allah. Oh, kata tenang ni yang kita panggil apa? Tenang ni lawan dia tak tenang lah, tension, serabut kepala. Tuan-tuan, sabuk kepala ni bahaya dia. Pertama, kita jadi keruk muka tak ceria. Yang kedua, keruk tahu tak? Keruk muka ceria, kan? Yang kedua, kita sakit kepala sebab banyak masalah. Macam mana nak hilang keduk muka, nak hilang sakit kepala, nak hilang berserabut ni?
duduk dalam majlis gini, buat planning Quran bersama kita. Allah, tak ada masa Ustaz, tak ada masa. Nah, Allah sebut dalam surah Muhammad, orang kata tak ada masa dalam Quran ni, Allah sebut kerana dalam surah Muhammad ayat 24, cuba tengok. Tu kata. Dalam surah Muhammad ayat 24 Allah sebut, afala yatadabbarunal Quran. Kenapa orang-orang apa ni gerewok tu tak ada masa nak tadabbur Quran? Mana ada sebut dalam Quran gerewok? Tak ada pun. Kan? Tak sebut, tapi orang gerewok pun orang juga. Jadi termasuklah. Kan? Kenapa orang-orang gerewok tu tak nak tadabbur Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Isu yang besar kalau tak tadabbur Quran, dia kata hati tu ditutupi. Hati itu ditutupi, ada qafal, ada penutup gini. Hati dia tak dah tutup sini, tak nampak. Bila tak nampak hati tertutup, dia tengok Quran pun sebelah mata, tak penting. Amil insani matamanna. Dia akan cari cara hidup dia. Sedangkan dia lupa bahawa falillahil akhiratu wal ula. Dunia pun Allah punya, akhirat pun Allah punya. Ingat, hak ni penting sekali kita dengan Quran. Nombor satu sekali. Apa dah? Kelebihan Quran. Pertama, lebih Quran, hati tenang. Yang kedua, yang disebut dalam hadis tadi. Yang empat tu, rahmat melimpah pada kita. Apa makna tuan-tuan rahmat melimpah? Rahmat apa? Rahmat ni ada tiga makna. Besar sangat. Itu orang tak tahu tuan-tuan. Rahmat ni ada tiga. Pertama, dunia sempurna. Yang kedua, akhirat Allah redha dan syurga. Yang ketiga, musibah Allah jauhkan. Apa lagi nak? Pencen-pencen ni nak apa lagi? Buatlah program Quran, tadabbur Quran. Kalau tidak tiap-tiap hari pun, sekali seminggu. Cari tempat-tempat masjid, pergi sekali seminggu je. Jangan pergi tiap-tiap hari, nanti cepat malas. Sekali seminggu. Nah, kalau dah ada, alhamdulillah. Maksud anda ni orang yang tak ada alim macam mana pun tuan-tuan, kalau kita tidak tadabbur Quran, kita tak rasa nikmat Quran. Anda tak tahu orang lain. Anda sendiri, anda rasa anda reti Quran dulu. Reti Quran. Tapi reti sorangnya lah. Tak tahu, tak rasa nikmat. Tetapi setelah anda mula memimpin tadabbur Quran pada tahun 2008 sampai 2019 bulan 9, 18 hari bulan 9 tahun 2019, 11 tahun anda pimpin dan khatam tadabbur. Itu baru nikmat rasa. Rasa nikmat. Rasa suka, rasa sayang, rasa bahagia dengan Quran. Tuhan tunjuk ilmu tu mu ambil ayat tu, mu ambil yang ni. Nampak? Kalau kita tak tadabbur, kadang-kadang kita, saya lah, orang lain tak tahulah, orang ngaji belakang kan, mungkin sahabat-sahabat kita yang alim di sini ramai. Saya dulu rasa angan-angan sendirilah, rasa alim dah. Quran pun tak baca masa sekali-sekala je. Tak betul tuan-tuan. Bila kita tadabbur, sampai Z jalan serik tak berhenti, habis Quran, baru masa tu nampak pintu-pintu Al-Quran. Nampak. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang kurniakan kepada saya satu masa 11 tahun boleh khatam Quran. Saya buat tiap-tiap hari, Isnin sampai Khamis, tak berhenti. Cuma bulan ni cuti sebulan sebab sekolah cuti. Tadabbur di Syakiri pun berhenti. Sukarlah pelajar. Rupa-rupanya dia pun malas juga macam saya juga. Suka dia kata, terima kasih Ustaz bagi cuti saya. Kalau tidak saya nak tinggal, saya nak pergi banyak tempat. Ustaz bagi cuti, Allah terbang. Masing-masing tak ada dalam masjid. Pergi mana tak tahu, pergi masjid lain. Seronok dia. Saya pun seronok. Nah, cuti. Ni bulan 6, hari bulan 1 ni start balik. Boleh tak?
Itu Quran. Apa dia kelebihan rahmat? Pertama, tenang hati, nak beli tak boleh, Allah beri. Yang kedua apa dia? Rahmat. Apa makna rahmat? Dunia bahagia, akhirat syurga, musibah Allah jaga. Kalau seluruh ahli bumi ini membuat tadabbur Quran di mana saja berada, pasti umat ini umat yang paling hebat. Dunia berjaya, akhirat Allah jamin syurga. Musibah musuh tak akan mari serang kita, sebab Al-Quran memelihara kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni kena rancang, benda ni kena bina insan, kena bina insan. InsyaAllah saya akan bawa perkara ini ke negeri Kelantan. Saya akan bawa perkara ini ke negeri Kelantan untuk bina insan sana, InsyaAllah, dalam perancangan tahun-tahun berikut. Baik, itu dua, dia punya kelebihan Quran. Ketiga apa? Malaikat tolong doa. Malaikat tolong doa kita apa yang kita perlu. Doa malaikat tak ada hijab antara kita dengan Allah. Yang keempat ialah orang yang dengar Quran ini, kelebihannya ialah nama dia diarak dan disenarai di kalangan ahli-ahli langit. Malaikat jumpa, pernah pergi turun ke masjid Rahimah? Kenapa? Allah di masjid Rahimah tu, ya Allah, hamba-hamba Allah, nama sekian, 1, 2, ni nama-nama aku duk gini. Tengok nama dia ni hebat-hebat ni, dia Allahu Akbar, umur 70 dah, tapi duk tadabbur ni nama Pak Mak ni. Semua disebut-sebut, dia dibawa di kalangan ahli langit. Allah, kita pakai doa dia lah supaya dia duduk syurga yang terbaik. Allah. Apa dalilnya? Wa dzakarahumullahu fi man indah, dalam hadis Allah sebut-sebut nama dia dalam majlis-majlis para malaikat. Hak ni kita target Quran dalam umur yang ada pada kita. Yang kedua, kita nak target apa, tuan-tuan? 7 ni lama, pukul 7.30 kita berhenti. Tak apa, nanti kita sambung kan. Yang kedua, untuk cepat dapat pahala yang kita bahagia ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita selawat ke atas Nabi? Selawat je boleh pahala banyak. Ya. Sebab Nabi tokoh yang tidak ada tolak banding. Sampai orang non-Muslim pun meletakkan Nabi satu tokoh yang paling tinggi di kalangan tokoh-tokoh yang hebat dunia. Kita tak letak Nabi kah di tempat yang paling hebat? Kan? Kita letak siapa di depan kita? Cuba tengok dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Surah Al-Ahzab ayat 56. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah berfirman. Kalau ada Quran buka. Nah, kita pakak baca dapat pahala belaka. Surah Al-Ahzab. Cuma anda tak ingat muka surat je. Belum sampai ke Zakir Naik lagi. Nah, baru tahu sikit-sikit. Tapi nak juga belajar supaya ingat belaka Quran. Allahumma alimna. Ya Allah, kau ajarlah kami supaya kami Quran ni dalam diri kita. Dalam surah Al-Ahzab ayat 56 Allah berfirman. Kita baca. Yang ingat-ingat tak ingat sudah. Semula. Sudah dah. Tak sudah lagi. Semula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Sadaqallahul azim.
Alhamdulillah dapat pahala. Itu langkah pertama bila kita baca Quran satu ayat. Langkah kedua, fahamkan struktur ayat dan perkataan yang digunakan Allah. Pertama, Allah guna apa? Inna. Apa makna inna? Sungguh-sungguh. Orang bila cakap sungguh-sungguh ni benda penting. Benda tak boleh tinggal. Sungguh-sungguh Allah itu subjek. Ke predikat subjek. Sungguh-sungguh Allah itu. Wa malaikatahu. Sungguh-sungguh malaikat Allah itu. Buat apa Yusalluna 'alan nabi. Mereka semua tak berhenti selawat ke atas Nabi. Ustaz terjemahkan tak berhenti. Allah menggunakan yusallun fi'il mudhari', present continuous tense, menunjukkan tidak berhenti mendoa dan selawat ke atas Nabi. Kita berhenti sama. Nah, ingat Nabi tak sebut pun nama dia sallallahu, tak doa pun dia. Allah sentiasa berdoa, malaikat sentiasa berdoa kepada Nabi. Yusalluna 'alan nabi. Baik tuan-tuan, ayat ini dalam bentuk khabari, datang kepada kita. Anak kata tadi, ayat Quran sama ada dia datang dalam bentuk berita ataupun perintah ataupun larangan. 3 ni je. Kan? Sekarang ini ayat ini datang dalam bentuk berita. Apa dia? Allah dan para malaikat tak pernah berhenti selawat ke atas Nabi. Hebat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Berita ini penting tak penting? Penting kan? Apa bukti berita ini penting? Sebab Allah menggunakan inna. Menggunakan inna menunjukkan berita ini tidak boleh dipandang kecil. Dia adalah satu berita yang tidak boleh syak. Dan apatah lagi tidak mengambil peduli tentang perkara itu. Berita ini kita kena terima, dan inilah hakikat sebenarnya, bahawa Allah malaikat selawat ke atas Nabi. Kalau kamu nak selamat wahai umat Muhammad, ya ayyuhalladzina amanu, rangkap yang kedua dalam ayat ini, ayat 56 ini, Allah panggil kita. Kita beriman ni. Orang yang duduk di masjid ni Allah panggil, wahai orang-orang yang beriman. Sebab apa dia panggil orang beriman? Sebab orang beriman ni ada 3 nilai pada diri dia. Pertama, hati dia jujur. Kedua, lidah dia basah menyebut apa yang diucap, diletak dalam hati dia. Yang ketiga, anggota dia melakukan apa yang diimani. Ini orang mukmin. Pertama apa dia? At-taqrir, apa ni? Al-iqrar, At-tasdiq bil qalbi, dia benarkan dengan hati, terima dengan hati. Al-iqrar bil lisan, dia sebut dengan lidah. Yang ketiga, al-amal bil jawarih, dia buat apa yang diimani. Ini orang beriman. Orang ini dipanggil Allah. Untuk apa orang ini? Sallu alaih. 1. Yang kedua, wasallimu tasliman. Selawat dan salam adalah satu perintah wajib daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang dia telah beriman, yang dia yakin dia mukmin. Wajib selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kau sunat? Wajib kan? Kita dalam tahiyat tu tak selawat, tak sah sembahyang kita. Maka selawat wajib. Ada yang sunat, ada wajib. Sebab apa wajib? Sebab kita selawat, sebab kita ini diperintah Allah Subhanahu wa taala, maka wajib sembahyang. Orang yang tak sembahyang tidak akan berselawat ke atas Nabi. Bila dia tak selawat kepada Nabi dengan sebab tak sembahyang, dia tak ada Quran dalam diri dia. Dia ambil dengan cara hidup dia. Amlil insani ma tamanna, dari ayat 24 tadi. Manusia memilih cara sendiri, sedangkan Allah memiliki dunia dan akhirat. Baik, itu kan, itu kita apa nama, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita tak bahas lagi apa sebab kita kena selawat ke atas Nabi. Hebat sangat kan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, cuba tengok dalam ayat ini berlaku 4 selawat. 4 selawat.
selawat Allah ke atas Nabi. Satu. Yang kedua, selawat malaikat ke atas Nabi. Yang ketiga, selawat umat ke atas Nabi. Yang keempat, selawat Allah ke atas umat. 4 selawat berlaku dalam ayat ni. Selawat Allah ke atas Nabi, selawat malaikat ke atas Nabi, selawat umat ke atas Nabi, dan selawat Allah ke atas umat Nabi yang selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita pun nak tahu jugalah apa makna Allah selawat ke atas Nabi ke atas kita. Kata ulama, selawat Allah ke atas Nabi, selawat Allah ke atas umat, makna Allah merahmati Nabi dan umat ini. Subhanallah, kita dah belajar tadi rahmat, rahmatan lil alamin. Kita dah belajar rahmat. Apa makna rahmat? Rahmat ialah Allah merahmati umat ini dengan dunia Allah jaga, tidak akan tinggal hamba yang dirahmati dalam keadaan tidak berkapa-kapa, tidak dijaga, bahkan disempurnakan hidup dunia. Akhirat pula Allah redha orang yang dapat rahmat ini, dan Allah bagi syurga. Yang ketiga, musibah bila nak menimpa, Allah jauhkan daripada dia. Inilah umat rahmat, umat yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kena buat apa? Kena berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat, kalau kita selawat saja sembahyang tak boleh, sebab sembahyang menjadi tiang agama sallallahu alaihi wasallam. Boleh ha? Itu selawat. Apa makna selawat malaikat ke atas Nabi? Selawat malaikat ke atas Nabi maknanya malaikat mendoakan, memohon keampunan kepada Allah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna selawat umat ke atas Nabi? Sama juga. Kita mendoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di tempat yang tertinggi dan tempat yang terbaik. Kenapa? Kena doa supaya Nabi duduk tempat yang tertinggi. Kenapa? Sebab bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di maqam mahmud alladhi wa'atah, tempat yang first di kalangan seluruh ahli bumi, seluruh ahli langit, seluruh umat arasy ini, Nabi duduk nombor 1. Maka Nabi ada title untuk ambil orang itu bawa ke syurga. Ada title, Tuanku Sultan, diberi kuasa, segala-gala dia boleh buat. Perdana Menteri boleh buat, kan? Bila Nabi berada di situ, Allah beri kuasa sepenuhnya. Mu nak selamat siapa di kalangan umatmu? Ambil Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa yang Nabi ambil mula-mula? Siapa yang Nabi ambil mula-mula? Orang yang berselawat ke atas dia sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berselawat ke atas Nabi, bahawa orang itu selamat. Alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah. Ada lagi ya? Okey tak? Okey lah. Maknanya selawat tu penting ya. Dah nampak. Yang berkaitan dengan doa pada Nabi selain pada selawat ialah doa selepas azan tu. Itu kena baca sama, jangan tinggal. Sebab kita minta Nabi berada di tempat yang tinggi. Orang yang doa selepas azan, Nabi tidak akan lupa kepada dia. Besok orang ini akan diambil untuk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu yang kedua yang kita kena buat di baki-baki umur, kena rancang berada dalam suasana begini. Yang ketiga, masa pindah. Yang ketiga, sembahyang berjamaah. Tuan-tuan cari nanti. Semajmuah ni ana ambil dalil surah Fathi ayat 29. Umat ini akan kuat, akan hebat, orang kafir akan takut, umat ini tidak akan jatuh kalau jaga salat berjamaah. Terbukti Nabi para sahabat berjaya sampai dapat buka Mekah, dapat buka Farsi, Rom dan Farsi, dan juga negara-negara sekalian sampai kepada kita hari ini kerana menjaga salat berjamaah. Dalilnya mana? Surah Fathi ayat 29. Surah Fathi ayat 29. Muhammadun Rasulullah
walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada ay raqi'in sajidin, raka' dan sujud secara bersama-sama. Salat jemaah. Kenapa mereka buat gitu? Kita mari masjid sembahyang Jumaat ni ada perasaan tak? Kalau para sahabat, Allah rekodkan perasaan dia ialah yabtaghuna fadlan min Allah. Mereka berlomba-lomba, berebut-rebut untuk dapat pahala banyak. Sebab bila kita dapat pahala banyak ni timbang berat, para sahabat rebut untuk berat timbangan. Bila timbangan berat, automatik syurgalah tempat kita. Nak cepat dapat pahala sembahyang jemaah, kena bangun pagi, kena mari masjid bergegas, isyak, subuh semua sekali. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamun nas ma fil atamah la atauhuma walau habwa." Kalaulah orang ramai ni tahu betapa hebatnya salat isyak dan subuh berjamaah, sudah pasti mereka akan datang ke masjid walaupun habwan, merangkak. Orang buat tukar tu okey dah, merangkak pun mari lagi, diusung pun mari lagi, kerana merebut salat berjamaah. Ini yang dibuat oleh para sahabat bersama Nabi. Lalu dengan sebab ini Nabi digerung dan ditakuti bersama sahabat oleh orang-orang kafir. Takut, tak berani nak cakap. Sekarang ini berani. Sekarang ini berani. Kenapa berani? Kerana kita tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lambat dapat nilai. Yang sembahyang pun sembahyang seorang. Cuba tengok orang mari lewat di masjid-masjid, dia sembahyang macam mana? Berebut dah dia sembahyang. Masing-masing Allah, Allah sedihnya tengok umat aku. Kan? Sembahyang seorang, padahal dia mari dua orang. Itu sembahyang seorang, itu sembahyang seorang. Kenapa tidak berebut benda-benda yang begini besar nilai pada Allah? R&R, cuba tengok. Sepatutnya rancanglah. Engkau sembahyang apa? Saya sembahyang penuh. Engkau? Saya sembahyang musafir 2 rakaat. Engkau jadi imam. Sebab aku kena sempurna 4 kan? Engkau salam, aku sambung. Kau sembahyang, kan maghrib dengan isya tak sama, ada 2 ada 4. Kau sembahyang isya kau? Ada sembahyang maghrib. Aku dah sembahyang maghrib dengan isya. Macam mana ya? Kau 2, tak apa, aku sempurnakan. Aku buat 4 juga, jamak je, tak kosak. Untuk dapat pahala yang lebih, berebut, boleh buat pun. Tapi kita tidak ambil berat benda-benda yang mendapatkan pahala ini. Nanti kalau kosak, kalau jamak, okey aku. Nah, kosak 2 jadi 4. Tak fikir untung-untung. Kalau duit fikir, kalau benda. Nah, kena cari, kena bimbing umat ini menjadi umat di R&R. Tak ada seorang yang sembahyang seorang, kecuali berjemaah untuk kejar fadlan min Allah, anugerah ya Allah beri. Di masjid-masjid, kalau ada orang sembahyang sunat pun ikut orang sembahyang sunat, kerana itu juga dikira pahala jemaah. Mari-mari orang dah habis, mari masjid juga. Hari ni sedang lewat, mari-mari orang dah siap semua, Allahu Akbar seorang, masih lagi dapat pahala jemaah. Kenapa ini tidak direbut seperti para sahabat? Yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana. Yang ketiga, yang keempat, Allahu Akbar. Yang keempat apa dia? Infak. Yang keempat, infak. Anda rujuk infak ini ayat 133, 134, 135, 136 surah Ali Imran. Semua yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh ada di sini. Baik, infak ni bukan infak duit sahaja. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Senang susah ni, kadang-kadang kita tak ada duit, tapi kita ada tenaga, infak tenaga. Kadang-kadang tak ada duit, kita ada ilmu, infak ilmu. Kadang-kadang kita tak ada duit, tak ada belaka, tapi ada handphone, infak. Hantarkan satu WhatsApp hak baik kepada orang yang berhajat untuk faham agama, maka dapat infak.
Dalam surah Al-Imran ayat 134 Allah tak sebut apa jenis infak. Alladzina yunfiquna fis sarra. Orang-orang itu mereka selalu infak. Infak apa tak sebut? Infak apa-apa pun. Kan, apa yang mampu, tapi masa senang dan masa susah boleh infak belaka. Yang kelima ialah tahan marah. Tahan marah, banyak bersabar dalam menjalani liku-liku hidup, terutama ukhuwah sesama kita ni, jangan bermasam muka. Yang keenam ialah maaf semua orang untuk kita tenang, jaga awet muda dan tidak cepat serabut tua. Kan? Yang ketujuh dan terakhir, jangan lengah untuk bertaubat dan istighfar. Jangan lengah untuk bertaubat dan istighfar. Ini ayat 135 surah Al-Imran. Walladzina idza fa'alu fahishatan, ayat tu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru. Terus dia bila dia terbuat benda-benda hak salah, terus dia minta maaf pada Allah. Ya Allah, aku salah ya Allah. Minta maaf. Dan dia yakin tak ada orang yang boleh maaf kecuali Allah. Orang inilah orang-orang yang dijamin syurga Allah Subhanahu wa taala. Boleh ha? Cukuplah. Alim 7 tingkat tak? Kita buat sekarang. Kita rancang sekarang. Pertama, Quran. Yang kedua, selawat. Yang ketiga, salat berjamaah. Yang keempat, infak apa yang mampu. Yang kelima, tahan marah. Yang keenam, maafkan semua orang. Yang ketujuh, jangan tangguh bila bersalah untuk minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ianya beri manfaat kepada kita sekalian. Sekian saja untuk perjumpaan kali ini, insya-Allah. Yang lain, hari-hari yang lain kita jumpa lagi. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.